kita bersama Rita Halusius Malik dengan antara laporan dari negeri di bawah Bayu. Perubahan alamat kediaman peserta e-Kasih punca bantuan gagal disampaikan. Rita, silakan. Terima kasih. Salam sejahtera. Penduduk yang terjejas banjir di sekitar daerah Tenem mula membersihkan kediaman masing-masing selepas dibenarkan pulang pukul 10 pagi tadi berikutan air Sungai Padas dan Sungai Pegalan kembali surut. Sebelum ini, penduduk terjejas banjir ditempatkan di 3 buah pusat pemindahan sementara PPS iaitu di PPS Rumah Kebudayaan Penontomon, Rumah Kebudayaan Kampung Labut 1 dan Labut 2 di Tenem. Seramai 380 orang daripada 110 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan. Ketika dihubungi RTM Pegawai Daerah Tenem yang juga pengerusi bencana alam daerah Tenem, Sung Kim Romangun berkata penduduk terjejas banjir dibenarkan pulang selepas pemantauan pihak polis di Raja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam APM. 6 kampung terlibat dalam banjir kali ini iaitu Kampung Marais, Penontomon, Kampung Labut 2, Angalor, Gumisi dan Kampung Gumisi Laut. Lebih 3,000 individu yang berdaftar dalam sistem e-Kasih di Sabah masih belum menerima bantuan bakul makanan. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Syahelmi Yahya, kegagalan agihan bantuan itu adalah disebabkan perubahan alamat kediaman peserta e-Kasih terbabit. Bagaimanapun, beliau memberi jaminan pihaknya akan bekerjasama rapat dengan pemimpin peringkat akar umbi dan pihak berkaitan bagi menjejaki penerima yang masih belum mendapat bantuan itu. Terdapat 80,809 peserta e-Kasih di seluruh Sabah. Setakat ini, seramai 77,184 orang telah menerima bantuan bakul makanan. Insinyur Syahelmi menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, katanya sejumlah 310,132 bakul makanan telah diagihkan setakat ini kepada penduduk terjejas di zon merah kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat diperketatkan dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Beliau juga memaklumkan bantuan prihatin sebanyak RM300 telah disalurkan kepada penerima yang layak. Sejarah perjuangan bekas Ketua Menteri Sabah, Datuk Tun Mustafa Datuk Harun perlu dihayati serta dibukukan sebagai sumber inspirasi kepada generasi akan datang. Ini kerana pemikiran Tun Datuk Mustafa yang kritis dan bersifat global banyak membawa kemajuan serta pembangunan negeri Sabah meliputi pelbagai sudut. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata sumbangan dan jasa Tun Mustafa sebagai bapa kemerdekaan negeri Sabah merangkumi aspek dakwah Islamiah, pendidikan, sahsiah dan menjaga hubungan baik dengan semenanjung termasuk peringkat antarabangsa. Tun Mustafa berfikiran global. Sesungguhnya inilah yang perlu kita gali, kita cerna, kita hadam pemikiran beliau. Beliau ditemui media selepas majlis haul, tahlil dan bacaan Yasin di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Datuk Muhammad Arifin memaklumkan majlis haul tersebut akan diadakan setiap tahun bagi memperingati Tun Datuk Mustafa Datuk Harun dan Toh Puan Hajah Rahmah Zulkarnain. Dalam majlis berkenaan, Datuk Muhammad Arifin melancarkan majalah Nadi Rahmah, Sekolah Menengah Ugama Islam Toh Puan Hajah Rahmah yang diterbitkan alumni sekolah berkenaan. Tiada yang lebih menggembirakan hati seorang ibu orang kurang upaya OKU, Rosna Bidin, 49 tahun untuk mempunyai rumah sendiri. 8 tahun hanya mampu menyewa dan impian untuk mempunyai kediaman sendiri hanya tinggal impian. Ternyata rezeki Allah tiada siapa yang menduga. Program Terata Kasih oleh Pejabat Pusat Hikmat Ahli Parlimen Beaufort suatu keprihatinan terpuji. Laporan wartawan Serina Olivia Chong. Lebih sebulan lalu, RTM membuat liputan bagaimana program Terata Kasih ini telah membantu membina 48 buah rumah kepada mereka yang memerlukan sehingga hari ini dengan moto membawa perubahan. Malah, mereka yang dibantu turut dijadikan keluarga angkat Pejabat Ahli Parlimen Beaufort. Tinjauan susulan kami ke rumah Rosna nyata membuatkan beliau dan keluarga amat bersyukur dengan hadiah istimewa ini.
Siapa sangka Rosna yang terpaksa berhenti kerja sejak 2015 akibat kedua-dua kakinya dipotong kerana komplikasi penyakit kencing manis menangis gembira menerima sebuah rumah. Kediaman ini dilengkapi 2 bilik tidur, ruang dapur serta ruang tamu dengan kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan bekalan air terawat. Kunci rumah diterima daripada Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Seri Panglima Haja Azizah Mohamad Dun. Jika sebelum ini Rosna terpaksa membayar kadar sewa rumah RM450 sebulan, kini wang sewa tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegunaan lain ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB masih berkuat kuasa. Suami dan anak lelakinya hanya bekerja sebagai buruh dan pekerja restoran. Saya berasa sangat gembiralah dapat Datuk sudah bagi rumah, sudah bagi rumah, sudah bagi kunci. Saya cukup berterima kasihlah sama Datuk. Iyalah rasa sebab sudahlah. Akhirnya berapa tahun sudah dapat rumah. Sudah payah menyimak lah dalam tahun 2021 nih. Alhamdulillah saya sangat berterima kasihlah kerana dapat ni rumah. Dan berterima kasihlah kepada Datuk Haja mengurangkan beban kami. Jadi begitulah. Alhamdulillah kami berterima kasihlah. Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Azizah yang mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam usaha membina rumah terata kasih Rosna dalam kadar segera sekaligus meringankan beban keluarga ini. Walaupun ini disebut untuk rumah untuk orang yang kurang mampu, tetapi insya-Allah mereka mempunyai daya usaha untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk menambah baik kehidupan mereka dan ekonomi mereka. Mereka akan dapat keluar daripada kepompong yang dipanggil kemiskinan itu. Tahun ini sahaja sebanyak 15 rumah baharu program terata kasih berjaya dibina Pejabat Pusat Khidmat Ahli Parlimen Beaufort. Rumah inilah yang akan menjadi tempat berteduh bagi keluarga Rosna daripada panas dan hujan. Dan paling penting bagi Rosna, dia dan suami serta 2 lagi anak kini mempunyai ruang sendiri untuk bersama-sama dalam apapun keadaan. Laporan Serina Luviachong, RTM. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Terus mengamalkan norma baharu, sama-sama mengekang COVID-19. Kembali bersama Syah.